الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله وكونوا مع العاملين الصالحين الصادقين. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة عليها تهوها قطر أولئك كفرته. Dengan hidup dengan amal ibadah, sama ada masa kita berseorangan atau masa kita duduk sekali dengan orang ramai, dan jadikanlah setiap gerak-geri kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terakhir, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi dan Rasul yang berhak memberi syafaat kepada kita di hari kiamat nanti, insya-Allah. Dengan sebab Allah Subhanahu wa taala menentukan syafaat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a." Alhamdulillah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah wayak jelas kepada kita. Maksud hadis ni kata, bagi tiap-tiap Nabi tu ada doa yang mustajabah, doa tertentu yang Allah Subhanahu wa taala terima bagi dia. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah, maka setiap Nabi itu segera doanya di atas dunia ni. Setiap Nabi itu ada Allah Subhanahu wa taala terima jelas-jelas atas dunia ni. Sebagaimana kita nampak kata Nabi Nuh AS doa mari binasa kepada umat dia, habis umat dia masa tu. Nabi Yunus ditelan di ikan, doa dalam perut ikan, akhir sekali ikan kehak tu baik, masya-Allah. Dan nabi-nabi lain, dan banyak lagi doa-doa. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Aku membiarkan doa aku sebagai syafaat bagi umat aku pada hari kiamat. Allahu akbar. Kita akan dapat syafaat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan sewinang-winang, bukan senang saja nak boleh syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kalau kita seorang yang tidak taat kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Macam mana kalau kita sebagai orang yang melakukan amalan-amalan yang bukan sebagai yang dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita akan dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu persoalan yang kita sendiri cubalah jawab. Fahiya na'ilatun insyaallah. Ia akan tercapai bagi umat dia
Syafaat tu akan tercapai bagi umat dia, bagi mereka yang mata min ummati la yusyriku billahi syai'a, yang mati yang tidak bersyirik dengan Allah Azza wa Jalla akan sesuatu. Allahu Akbar. Besarnya matinya dalam agama Allah Azza wa Jalla, matinya selamat daripada bersyirik dengan Allah Azza wa Jalla. Salah satu syarat iaitu tidak bersyirik dengan Allah Azza wa Jalla untuk dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Itu perkara yang pertama, iaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada syafaat lah bagi orang-orang yang tidak ada kalimah tauhid bagi dia, tidak ada la ilaha illallah, sekalipun mempunyai kerabat. Nabi Ibrahim cuba minta doa kepada ayah dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuba minta doa kepada pak saudara dia. Tapi kalau tidak mati dengan la ilaha illallah, tidak akan dapat syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Na'udzubillah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapa yang paling berbahagia sekali dengan syafaat kamu di hari kiamat ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada Abu Hurairah, "Laqad zanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala minka." Wahai Abu Hurairah, aku sangka kata tak ada seorang pun yang akan bertanya soalan ini sebelum daripada kamu. Tak ada orang lain lagi tanya sebelum kamu ya Abu Hurairah. Kata siapa dia akan dapat syafaat daripada aku pada hari kiamat. As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Masya-Allah. Ini nak ayat kata besarnya la ilaha illallah. Orang yang paling bahagia, manusia yang paling bahagia dengan syafaat aku pada hari kiamat ialah mereka atau orang-orang yang berkata la ilaha illallah khalisan min qalbi, suci, bersih, ikhlas daripada hati dia dan daripada jiwa dia. Alhamdulillah, kita selalu baca la ilaha illallah, dan hendaklah baca ayat kita itu ikhlas dari hati yang sebenar. Mudah-mudahan syarat yang pertama bagi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita telah menepatinya. Alhamdulillah. Insya-Allah kita akan dapat perkara itu. Yang kedua, daripada perkara-perkara yang membawa kepada kita akan dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu musahibatu ahli iman, bersahabat ahli-ahli iman, bersahabat bersaing-saing dengan orang-orang, dengan mereka-mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, jauh daripada bersahabat kepada orang-orang yang deraka kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita banyak baca Al-Quran insya-Allah. Banyak baca Al-Quran. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita rasa sebut Quran, kita rasa kita habis 2 juz sehari, 3 juz sehari. Tapi pria kita baca selah 2 lah, lama dah rasa tengok je. Subhanallah. Susahnya, kadang-kadang malahnya kita. Itu kita perlu mengubati hati kita. Kita usahalah. Dengan sebab kadang-kadang syaitan selalu menggoda kita, selalu membisik kita. Apabila kata kita baca Quran, buat jadi kita berasa sibuk nak buat gotu, nak buat goni, mari gotu, pemikiran macam-macam. Perkara tu adalah
satu halangan kepada kita untuk kita membaca Al-Quran. Berilah masa kepada Al-Quran, insya-Allah kita akan dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab Al-Quran ada mempunyai kelebihan yang sangat besar, sama ada di dunia dan juga di akhirat. Kita dapati orang-orang yang mendampingi, yang selalu bersama Al-Quran, diberi kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai-bagai di dunia ni, apatah lagi di akhirat nanti, insya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Hadis panjang lagi. Nah, ini sebahagian daripadanya. Bacalah Quran, bacalah kamu semua akan Quran. Nabi suruh buat kita semua ni baca Quran. Dia suruh sahabat-sahabat dia masa tu, dan termasuknya kita sebagai umat dia, kena banyak juga baca Quran sebagai turut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Al-Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an. Quran sendiri akan jadi syafi' kepada kita, insya-Allah. Yang mari menolong kita, membantu kita, menarik kita menuju ke syurga Allah, insya-Allah. Kita semua sibuk. Orang ke laut sibuk cara orang ke laut. Orang menega sibuk cara orang menega. Orang pejabat sibuk cara pejabat dia. Tapi perlu beri masa kepada Al-Quran, insya-Allah kita akan dapat syafaat daripada Al-Quran, insya-Allah. Yang ketiga daripada perkara yang akan dapat syafaat bagi kita pada hari kiamat, iaitu as-siyam, puasa. Puasa, kadang-kadang kita berasa mudah je puasa. Puasa tak ada makan, tak ada kena buat apa. Tapi dalam setahun, adakah sebulan itu saja kita berpuasa? Bulan-bulan lain tak ada sikit habuk kita puasa. Kita hendaklah boleh juga, insya-Allah, dengan puasa ni. Kerana Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang puasa dengan diri dia sendiri. As-siyam wal Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi." Al-Quran dan as-siyam, berpuasa, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada hamba dia, kepada hamba Allah Azza wa Jalla. Yaqulu siyam, puasa tu akan berkata pada hari kiamat. Puasa akan jadi satu diri yang akan cakap dengan Allah Azza wa Jalla. Dia akan berkata, "Rabbi, wahai Tuhanku, inni mana'tuhu at-ta'am wa syarab bin nahar." Aku melarang dia, aku menegah dia daripada makan dan minum pada siang hari. Fashaffi'ni fihi, maka memberikanlah wahai Allah kepada aku syafaat kepada dia. Memberikanlah kepada aku ni untuk bantu dia. Al-Quran akan kata, wa yaqulul Quran, "Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhun nauma bil lail." Allahu akbar. Aku menegah dia tidur daripada malam. Aku suruh dia bangun waktu malam. Allahu akbar. Maknanya kita baca Al-Quran di waktu malam. Tengah hari tak boleh baca, tengah hari pun suruh baca. Hal ni bermaknanya berqiyamul lail, bangun semaya tahajud di malam. Allahu akbar. Harap kata puak kita semua bolehlah bangun paling kurang seminggu sekali tahajud, atau sebulan sekali paling kurang benar. Jangan orang yang tidur selama mari hidup ni 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun atau lebih lagi tak biasa bangun semaya tahajud. Jangan jadi orang macam tu. Jangan jadi orang semacam orang dulu yang tak kenal tahajud pasal mana, semaya duha maya pi mana. Ada juga katanya macam tu dulu-dulu. Semaya duha pi mana tak tahu semaya duha pi mana. Allahu akbar. Semaya tahajud macam mana, lagu mana semaya. Masa apa tak ada dah. Masyarakat kita zaman lain ni tak ada dah lagu tu. Fashaffi'ni, Quran kata memberikanlah kepada aku ni syafaat untuk menolong dia. Fayashfa'ani, maka dua-dua itu akan membantu kita.
Beberapa perkara tu dah. Beberapa perkara. Yang ketiga, ad-du'a ba'dal azan. Doa selepas azan. Mudah je. Doa selepas azan kadang-kala kita ralik. Kadang-kala lalai. Dengar orang bel. Sudah orang bel, sibuk dah. Tak ada nak berdoa selepas orang azan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nidaa," siapa yang berkata setelah dia dengar nida iaitu azan, "Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Doa mudah. Semua orang ingat belaka. Tapi semua orang, bukan semua yang baca. Hendaklah kita jadi orang yang baca doa ni insya-Allah. Selepas azan kita bacalah doa. Sebab doa ni kita ingat belaka. Siapa-siapa yang baca doa ni selepas azan, iaitu selepas nida. Nida ni panggilan mari semaya. Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, menepati baginya syafaat aku pada hari kiamat. Doa ni kita berdoa kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya dapat tempat yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Tempat terpuji pada hari kiamat. Kita doa bagi Nabi kita. Tapi kebaikan yang akan hasil mari akan kembali kepada kita insya-Allah dengan kita berdoa dengan doa ni. Usahalah kita semua supaya kita selalu berusaha segera untuk dapat syafaat, untuk dapat kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Sebab hari itu tak ada siapa boleh tupai siapa. Sebagaimana kita dengar ayat sebelum tadi, yauma yafirul mar'u min akhihi, hari yang lari seseorang daripada saudara dia, wa ummihi wa abih, dan bapa dia dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, dan pasangan dia dan anak-anak dia. Dengan sebab semua hari itu likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, ada urusan dia, ada kesibukan dia tersendiri. Tak ada nak bergaduh dengan siapa, anak kau, bini kau. Tak ada sibuk, tak ada nak bergaduh dengan orang lain. Sibuk dengan diri dia sendiri. Adakah aku hari ini akan lepas daripada azab Allah Azza wa Jalla? Yang seterusnya, kathratul musallin alal mayyit, banyaknya orang semaya ke atas mayat. Banyak orang semaya atas mayat memberi arti kata banyak bilangnya orang semaya kepada mayat. Orang seorang mati, buat kita pakat mari semaya ramai-ramai. InsyaAllah orang itu akan dapat syafaat. Dan juga orang yang semaya. Orang semaya itu sendiri insyaAllah akan dapat syafaat. Allahu Akbar. Kadang-kala setengah-setengah masyarakat kita pada hari ini ada lagi pergi semaya mayat, tak ada kena padah. Subhanallah. Tak ada kena jemput dia untuk semaya mayat, macam nak pergi makan pulut. Padahal tahu belakang dah kelebihan semaya mayat. Kadang-kala buat kita terikat dengan berah sejabir duit 20 kok telah suti, terikat nak pergi semaya mayat, malu takut orang berah. Berasa terikat dengan benda tu, hana tak pergi, hana tak kena jemput. Takut kadang mau kata nak berah, tak sambil lah. Kalau rasa takut orang kata, kita pergi semaya mayat untuk dapat satu qirat daripada Allah Azza wa Jalla. Man shalla ala jinazatin falahu qirat. Siapa semaya ke atas jenazah maka boleh bagi dia satu qirat. Boleh pahala satu qirat. Satu qirat ni banyak mana? Sebesar bukit Uhud. Siapa turut pergi tani mayat pula hingga siapa sudah dan berdoa untuk mayat boleh 2 qirat. Allahu Akbar. Besarnya pahala yang Tuhan nak beri kita, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita. Dan banyak hadis lagi yang menceritakan berkenaan dengan kelebihan-kelebihan itu.
Yang seterusnya, kasratus solah, banyak semaya. Banyak semaya besar mana? Semaya dalam 5 waktu. Semaya sunat-sunat lain lagi insya-Allah. Banyak semaya. Karena semaya hiya najatul abdi wa khalasahu fid dunya wal akhirah. Semaya adalah untuk membuat kelepasan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Dan insya-Allah kita banyakkanlah berdoa kita dalam semaya. Terutama apabila kita semaya sore. Bukanlah tunggu tak imam bangun tadi kita terus sujud lagi. Imam bangun berdiri caci dah kita sujud yang pertama bukan. Dalam masa sujud kita, sebab masa sujudlah kita yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Yang seterusnya as-sabr, bersabar. Banyak bersabar insya-Allah. Lebih-lebih lagi dalam keadaan yang sangat susah sekali lah ni. Di tempat-tempat orang lain, di tempat kita pun kita tolongkanlah, bantu dengan kesusahan mereka yang susah. Dan banyaklah bersabar dengan musibah dan dengan apa sahaja. Dengan sebab sabar ni bukan saja musibah saja. Kadang-kadang dengan benda yang senang pun, dengan benda yang diingini pun kita kena bersabar. Insya-Allah banyak bersabar, insya-Allah kita akan dapat kebaikan daripada Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim. Astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله واعلموا أن هذه الدنيا هي دار ممر وأن الآخرة هي دار القرار وأنكم على أعمالكم محاسبون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر